pukul 7 pagi break resistant. Okay. Dia break level 83,978 dan meneruskan kenaikan sampai ke petang. So dia meneruskan kenaikan sampai ke petang dan membuat retracement ataupun pullback. Okay, guys, korang kena faham apa itu BPE. Okay, BPE ni breakout, pullback, entry. So korang kena jelas benda tu. Okay, so dia dah buat breakout di sini. Salah. Dia dah buat breakout di sini. Dia buat pullback kat sini dan kita entry di sini. Okay, breakout, pullback dan entry. Alright, so korang kena jelas dengan apa keadaan market. Jangan korang cakap kenapa dia dah naik, dia dah break, kenapa dia turun balik. Tak, setiap breakout kena ada pullback. Pullback tak kisah lambat ke cepat. Alright, duduk, jangan conteng saya punya screen. Okay, so lepas kita entry di sini, market buat kenaikan, dia buat new high. Okay, Mustaqim, jangan conteng saya punya screen. Okay, dia buat new high di sini dan dia buat penurunan pada malam Rabu. Pada pagi Rabu. Okay, so ini adalah proses retracement. Dan dia buat lagi new high di sini dan membuat retracement sampai market tutup. Okay, pada hari Khamis. Pada hari Khamis, market cuba untuk buat kenaikan tetapi tiada pergerakan yang besar pada hari Khamis. Dia hanya membuat sideways di pagi hari, petang sehingga malam baru membuat pergerakan yang besar. Cuba membuat pecahan di level 86,786 tapi tak berjaya dan dia akan patah balik. Okay, so dia patah balik kat level 82,609. Okay, tengok pada hari Senin, ini adalah kawasan-kawasan yang crucial. Maksudnya dia cuba nak break kawasan ni tapi tak berjaya, hanya meninggalkan shadow dan market buat kenaikan balik. Okay, market buat kenaikan balik di kawasan breakout. Okay, kawasan ini ada potensi untuk buat kenaikan pada hari Senin. Mana saya punya tu? Okay, kawasan hari Jumaat, penutup hari Jumaat. Kawasan yang saya tandakan kotak warna gold ni adalah kawasan potensi untuk buat kenaikan hari Senin. Sebab apa? Kawasan ni lah punca-punca kenaikan, punca-punca sesi breakout. So kena faham. Kalau korang buat tanda support dengan resistance, dan korang kena tahu juga di situ adalah kawasan punca kenaikan ataupun punca-punca penurunan. So kena alert. Okay, kalau korang tengok balik market pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Khamis, pada hari Selasa apabila buat kenaikan sampai sini dia akan pantul balik. Nampak? Sampai sini dia akan pantul balik. Sampai sini dia break, dia masuk balik kawasan ni. So ini adalah kawasan punca-punca kenaikan. Alright. So bagi saya hari Senin market akan dalam keadaan trend, dalam position trend lagi, maksudnya dalam keadaan bullish ataupun uptrend untuk hari hari Senin akan datang. So korang faham tak? Korang jelas? Ada apa-apa korang nak tanya tentang market tak? Korang boleh tanya dekat chat. Wah, sendawa. Guys, korang jelas tak? Cuba tulis kat chat. Kalau tak jelas, saya ulang balik. Isnin esok kan? Ya, Isnin esok. Isnin esok Fasiha. Guys, ada soalan tak guys? Kalau tak ada soalan, saya nak teruskan untuk prediction. Nak entry kat mana? Sabar Fauzi, tahu-tahu nak entry. Hari ni tak boleh entry. Saya nak entry pun tak boleh apa? Tak boleh. Tak cukup duit lah tu. Market tak buka.
Ada soalan tak guys? Yang penting tau, revision ni penting. Sebab apa? Korang nak tahu apa market buat hari Isnin dan korang, hari minggu lepas. Sebab apa? Korang nak bawa ke minggu akan datang. Kalau korang tak dapat tak dapat nak predict apa yang terjadi minggu lepas, so macam mana korang nak predict untuk akan datang? Right? So sebab tu korang kena buat backtest, kena buat revision, kat mana tempat yang dia tenang balik, tempat tu kawasan apa, sebab apa, tu korang kena tahu. Macam kat sini kita boleh jelas sebab apa dia tenang balik. Kat sini adalah kawasan support dan dia tendang balik. Sebab apa dia bermain di dalam kawasan ni adalah kawasan base. Di sini pun dia membuat base, dia buat kenaikan. Okey, pergerakan di sini adalah pergerakan yang sama pada hari Isnin. Korang perasan dari sini dengan ni adalah pergerakan yang sama pada hari Isnin serta hari Jumaat. Isnin lepas lah, maksud saya Isnin, Selasa, pergerakan yang sama. Alright. Sebab tu saya kata korang kena jelas. Kalau kita nak entry sell kat sini boleh, tapi risiko. Sebab apa? Ini memang kawasan resistant, tapi risikonya apa? Risikonya sebab ini adalah kawasan-kawasan punca kenaikan. Kawasan-kawasan punca kenaikan. So kena jelas dengan benda-benda macam tu. Okay, so tak ada soalan. So saya pergi jelas prediction untuk market pada hari Isnin. So ini adalah prediction untuk hari Isnin. Alfian Ahmad Rashid, kenapa awak nak tanya soalan ke? Sekejap saya bukakan mic awak. Ya Alfian, nak cakap apa? Alfian? Alfian? Alfian anak abah? Dah, teruskan. Oh, tak ada nak cakap apa. Ingatkan awak nak tanya soalan, so awak angkat tangan. Okay, so gang, ini adalah prediction untuk hari Isnin besok. Okay, saya tak menyangkakan market akan teruskan kenaikan dan saya menyangkakan market akan buat penurunan dulu. Okay, first prediction saya market akan turun dalam kotak 83,978 ni. Sekejap, saya kena tanda, nanti korang tak nampak. Korang boleh screenshot kalau korang nak. Okay, so price akan masuk dalam kawasan 83,973 sampai 83,219 dan buat kenaikan, ataupun price akan turun ke level 82,609 dan membuat kenaikan. Alright, so itu prediction untuk esok. Dia punya fokus adalah buy, masih buy. Fokus dia takkan fokus sell. So hari Isnin biasanya market akan buat penurunan ataupun market akan buat sideway. Okay, untuk newbie, sideway adalah bukan market anda. Untuk newbie, jangan gatal-gatal pergi entry dekat time-time market awak. Kalau awak tak percaya, awak boleh cuba dan awak boleh tunjuk result kat saya. Okay, untuk newbie. Jangan besar sangat bombok. Besar sangat buka tu. Okay, so korang ada soalan tak tentang market esok? Guys, korang ada soalan tak untuk market esok? Geng, yang mana ada soalan korang boleh buka mic. Korang boleh cakap, saya dah bukakan mic korang. Yang mana ada soalan? Soalan tentang apa-apa lah. Tentang apa-apa, saya tak kisah. Sebab saya jawab. Sorry, baru masuk kerja tuan, tak apa. Geng! Kepada newbie ni nak pakai, ya Allah, laju benar soalannya. Kepada newbie ni nak pakai akaun demo ke real? Okey, kalau Amir Ramzi, kalau awak dah tahu teknik, awak dah faham dengan teknik, then awak boleh pakai akaun real, tak ada masalah. Kalau awak masih lagi was-was dengan keadaan awak, maksudnya masih lagi tak yakin dengan apa yang awak belajar, awak rasa belum lagi, then guna je lah demo. Macam mana nak pendekkan trend line? Nak pendekkan trend line? Ni, macam ni, tak keluar pula trend line.
Okey, ni contoh. Tarik. Okey, lepas tu double klik je kat line ni. Nampak dia keluar 1, 2, 3 titik. Lepas tu nak pendekkan lah. Sekejap. Kenapa trend line saya jadi macam ni? Sekejap lah. Tu dia. Tu dia lah trend line yang panjang ya. Sekejap lah. Okay. Nampak ni? Tu dia. Ni cara-cara nak pendekkan trend line. Dapat tak? Siapa yang tanya tadi lah? Duduk. Terlepas pasal market esok tu. Ada prediction untuk esok ada. Tak ada soalan sebab baru nak faham. Tak apa Mustaqim. Saya orang baru. Tak faham lagi. Tak apa Alfian. Masih lagi was-was guna demo. Masih newbie tak tahu soalan apa nak tanya. Maksudnya awak bukan newbie lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alim. Okay. So saya padam saya punya trend line. Sebab trend line saya dah memang ada. Okay. Ada apa? Banyaknya garis-garis tu pening. Kalau pening saya bukakan ni. Tak pening lah. So satu hari Amirul chat awak akan macam ni. Awak percaya cakap saya. Saya market buat QML ke tuan? Kalau tengok kat sini QML untuk uptrend dah habis di sini. QM level tu dah habis. QM level tu dah habis kat sini. So sekarang dia tengah buat QM level yang baru. Salam tuan, macam mana nak mudah faham dengan baca chat Nabil Husin? Awak kena selalu buat practice. Awak kena faham support dan resistance. Time frame berapa tu? Saya ada kat H1 Fasiha. Untuk newbie ni tak apa ke cat banyak garis-garis tu? Tak ada masalah pun sebab garis-garis ni bukan apa-apa pun. Garis-garis ni okey, macam saya terangkan, kotak-kotak yang saya buat ni adalah kotak-kotak support dan resistance. Untuk newbie patut tahu, bukan kata untuk newbie. Semua gunakan support dan resistance, okey? Ni adalah kawasan resistance, ni adalah kawasan support. So, garis-garis yang ada ni adalah trend line saya. Okey? Yang garis yang ni adalah garis prediction untuk saya. Garis yang ni saya punya marking, garis putus-putus ni. Ni saya punya marking. Okey, saya punya marking. Alright. Dia tanya garis putih dia. Garis turun ke bawah ni. Hari-hari tu. Garis putus-putus tu period separator. Susah menung. Okey. Tak apa, saya patut kurang. Satu kotak tu menandakan satu hari. Dah saya dah padam untuk korang. Significant support yang sama baris ke tuan? Yes, betul. Weak thought, key thought. Significant support dan resistance ni contoh dia. Dia SRR. Ni adalah kawasan resistance, ni adalah kawasan support. Okay. Sebab itulah dia buat kenaikan di sini. Tuan nak tanya Wan. Oh boleh, terkejut aku. Ini apa ni yang tanda-tanda yang dekat atas Bollinger Band tu yang resistant tu dia automatic ke atau memang dah baru dia edit? Tanda yang mana? Okey, nampak resistant yang bulat tu dekat atas Bollinger Band. Tu automatic. Itu buat sendiri ke atau pakai indikator? Indikator. Automatic lah. Automatic. Memang ada dekat dalam sistem ke atau kena buat skrip sini? Ada skrip dia? Kena beli. Okey. 24 hari bulan ni tak silap saya kelas advance. 24 hari Khamis abang bawa. 24 Tak, aku check balik. Saya jatuh bomoh tak? 24 hari Senin. 24 esok lah. Hari 23. 24 esok. Besok kelas basic Amirul Hamzi. Besok kelas basic. Saya
Yang mana yang baru? Macam Hamzi, awak selalulah masuk kelas basic tu. Memang benda yang sama, tapi awak kena faham benda yang sama itulah awak buat awak berjaya. Awal Tuan Is nak hari Khamis, itulah pasal banyak kerja kan. Saya tak tengok tarikh. Okay. So soalan lagi kan. Kita tengah proses Q&A. Faham. Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Muhammad Faisal. Itu je. Maaf lambat sikit. So ada apa-apa soalan? Okay, tak ada. Yes, yang lain? Korang tanya je lah pasal apa-apa korang nak tanya. Cik ni geng. Okay, tak ada orang nak tanya, saya terangkan lah. Okay, sebab apa saya Darul 3 tu apa? Awak tak perlu tahu pun Amirul ni Darul 3 tu apa. Dia macam ni apa ni apa yang ada kat ni adalah indikator support dan resistance saya. Okey, tapi saya tetap mapping juga, saya tetap buat kotak saya juga. Cuma saya nak tahu adakah benda tu accurate dengan benda yang saya pakai, dengan yang saya buat. So apa yang saya buat adalah accurate. Semua masuk dalam kotak saya. Ni pun masuk dalam kotak, ni pun dalam kotak. So sebab tu saya adakan. Kadang-kadang saya tak guna pun. Ada yang dekat, ada yang ni saya tak guna pun. Dekat-dekat apa, ni semua saya tak guna pun. So sebab saya buat mapping, so saya nak tahu tepat tak tepat. Saya guna yang auto. Saya masukkan ni lah contoh-contoh mapping saya buat. So setiap support dan resistance saya akan tanda. Lepas ni market membuat penurunan sampai level mana tuan? Mana binatang tadi? Okey. So kat sini saya ada dua level yang dia akan turun sama. Ada level 83973 ataupun level 83219. Level ni sebab apa saya kata dia akan masuk dalam ni? Kawasan ni adalah kawasan support sebelum. Maksudnya kawasan support hari Senin ni, kawasan ni. Korang kena tahu kawasan ni, kawasan support hari Senin. So dia boleh turun kat sini ataupun dia boleh test lagi dekat 82609. Kawasan 82609. Kawasan ni pun adalah punca-punca kenaikan. Okey. So korang boleh entry antara dua kotak ni. Macam saya lebih prefer kalau korang tunggu dekat 82609. Kawasan tu kawasan selamat untuk korang entry dan SL hanyalah 30 pip daripada tempat entry korang. Okey, korang jelas tak? Slow bos. Okey, awak nak saya ulang yang mana Fasiha? Zakira kelas apa? Boleh jadi punca-punca kejatuhan tak level 82 tu? Okey, tidak sama sekali. Sebab apa, kalau awak tengok kat bawah ni pun ada satu lagi apa? Support. Ini prediction saya kata tidak. Sebab apa, kat sini pun dia dah pernah test. So saya tak rasa yang dia akan buat punca-punca kejatuhan kat sini. Sebab apa, kalau awak tengok kat sini pada hari Jumaat lepas pun kat sini adalah punca-punca kenaikan Fakri. Nampak? Okay. Sebab tu pentingnya support dan resistance kan. Kalau korang tak tanda support dan resistance, macam mana korang nak buat marking? Macam mana korang nak tahu? Sebab tu pergilah belajar support dengan resistance. Okay. Masuklah kelas advance. Kelas advance setiap hari Khamis. Korang boleh masuk kelas advance setiap hari Khamis pada pukul 9 malam. Korang boleh belajar support dan resistance. Korang boleh belajar macam mana nak menggunakan BB. Korang boleh belajar macam mana nak gunakan RSI dan stochastic. Alright. Tuan Is boleh buka M30 ke? Boleh. Kenapa? Oh, nak suruh saya buka M30? Boleh. Saya boleh buka. Sana. Salah. Betul lah kat sini. M30 saya. Kenapa dengan M30 saya? Tak comel M30 ha. Kelas advance tu sambung yang minggu lepas punya atau ulang balik? Kalau ada orang yang baru, saya akan ulang balik dan sambung yang minggu lepas. Tak ada masalah.
Kalau ulang balik pun saya rasa bagus juga. Sebab apa? Itu adalah proses untuk korang ulang kaji. Kan, saya pun ulang kaji. Sampai sekarang pun saya masih belajar lagi kan. Yang saya pelik trader-trader baru kan, bila diorang dah dapat buat profit, diorang dah tak nak belajar. Diorang dah tak nak masuk kelas. Tak ada nak tengok je tu rally baik. Kalau nak analisis dekat time frame besar, ada kemungkinan jatuh ke 83.360, 83.360. Ada potensi untuk jatuh. Itu prediction saya. Sebab tu saya bagi, kalau dekat H1 saya bagi dia akan jatuh ke level tu. Nampak ni, kotak ni. Dalam kotak ni 83 sampai 83.219 sampai 83.978. Kalau kelas basic tuan macam mana pula? Masuk awak macam mana apa? Rally based rally. Masuk awak macam mana Alfian? Cikgu isap jari. Assalamualaikum Wasiha. Awak cakap pasal apa? Sorry. Kalau kelas basic tuan macam mana pula? Okey, kelas basic syllabus dia more kepada basic, more kepada untuk awak tahu cara pembelajaran dia, untuk awak tahu MT4, untuk awak tahu button sell buy, untuk awak kenal candle, untuk apa ni? Apa lagi? Margin. Margin, P, kiraan P, tu kelas apa? Kelas basic. Loss, DE, TP. Macam tu. Sebab apa? Kelas advance dah takkan ajar dah benda-benda tu. Sebab apa? Kalau buat mapping kat H1, macam mana nak entry kat M5? Entry je lah kat M5. Sebab apa? Kalau awak buat mapping kat ni, pergi je lah M5. Kotak ni tak ada. Cuma dia awak tak boleh buat decision yang dia dah break kotak di M5. Contoh berlaku breakout di M5, kotak ni awak tak boleh buat decision. Awak kena pergi kat H1 balik, monitor kat H1 sama ada dia dah break ke belum. Sebab apa? Awak kena faham kotak yang awak buat ni adalah kotak di H1. Awak tak boleh buat decision point. Contoh dekat sini, tuan dia dah break, kenapa dia naik ke atas balik? Sebab apa? Ni kotak kat H1. Okay. Ni kotak kat H1, ni bukan kotak kat M5. Kalau awak nak buat macam tu, awak kena tanda support dan resistance di M5. Faham? Boleh tak guna support dengan resistance yang kat H1 ni? Boleh kat M5, tak ada masalah. Boleh je guna, tak ada masalah. Awak boleh guna kotak ni. Tapi breakout ataupun apa-apa berlaku, monitor balik di H1, buka balik di time frame H1. Okay. Dia macam ni lah. Okay, bila dia nak cukup sejam, okay, let's say lah lagi 5 minit nak cukup sejam, buka balik time frame H1. So monitor, dia break tak break? Faham tak? Dia break tak break kita punya kotak tu. Kalau dekat H1 dia tak break, okay, dia cukup candle tu 1 jam tapi dia tak break, ataupun dia hanya fikirkan shadow, maknanya dia tak break. So kalau kita ada entry buy daripada bawah tu, so kita hati-hatilah, kemungkinan dia akan buat penurunan balik. Dia buat pullback balik, dia retrace balik. Betul. So dia ibarat macam ni lah. Awak nak entry kat time M5 tak ada masalah, tapi awak kena monitor juga di time frame yang awak buat mapping. Sebab apa? Nanti bila benda tu berlaku, awak buat mapping di H1, benda tu berlaku di M5 tak sama. Okay, awak kena faham tak sama. Support dengan resistance yang ada di M5 tak sama dengan ada di time frame H1. Okay. So kalau awak nak jelas, awak pergi kat time frame M5. Dan bila awak entry di time frame M5, M15 ataupun M1, awak tak boleh follow trend yang berlaku di time frame yang kecil. Awak kena follow trend di time frame yang besar. Okay. Maksudnya awak hanya boleh entry as a scalping, fast in, fast out. Awak tak boleh entry, awak nak follow. Kalau kata di time frame besar tengah uptrend, time frame M5 tengah downtrend, awak pergi follow downtrend tu sampaikan awak terceduk. So follow trend pada time frame yang besar. Okay, itu saya nasihatkan. Tuan, cara nak tengok fake out macam mana? Okay, nak tengok fake out, awak kena faham momentum candle. Okay, momentum candle ni maksudnya, contohnya ini adalah contoh-contoh fake out. Saya tunjuk Ini binatang tu. Mana pen aku? Okay, ini contoh-contoh fake out. Okay,
Sebab apa saya kata tu contoh-contoh fake out? Sebab apabila dia keluar bearish, untuk dia teruskan ke penurunan, dia kena keluar bearish juga. Keluarkan bearish dulu, baru dia boleh keluar. Lepas tu suka hati dia lah dia nak keluar apa. Tapi sekarang ni kalau perasan kat sini, dia mengeluarkan candle bullish. Dia masuk balik dalam. Maksudnya candle penurunan ni tak ada momentum. Okay. So faham tak kita? Okay, breakout kena berlaku menggunakan body kan, bukan menggunakan shadow. Kalau menggunakan shadow, contoh yang macam ni, kita tak boleh cakap dia apa, kita tak boleh cakap dia break. Sebab apa? Itu adalah rejection. Kalau dia nak break, dia mesti menggunakan body. Contoh macam ni dia break, tapi dia buat fake breakout. Fake breakout ni maksudnya dia ada momentum untuk buat penurunan. Assalamualaikum tuan, jika nak tandakan market, adakah tanda pada body atau shadow? Saya suka menggunakan pada shadow. Sebab apa? Saya faham ada orang dia tanda support dan resistance menggunakan line chart. Macam ni dia buka line chart, lepas tu dia tanda support dengan resistance. Okey, contoh. Kalau saya tak tanda guna line chart, saya tanda guna candle. Kalau tanda guna line chart, contoh kat sini ini adalah kawasan support. Okey, saya tandakan line kat situ, saya pergi ke candlestick, dia akan dapat kat body. Dia akan dapat kat body, dia tak akan dapat kat shadow. Okay, so pergi dekat shadow dia. Alright. Datang apa kamu? Faham tak Aris? Sekejap Mana? Money and funds. Guys, next soalan. Tuan, buat analisis tak maaf, saya tak boleh buat analisis saya tak boleh buat analisis currency. Sorry. Saya tak boleh buat currency. Habis dah tuan, mantap kita. Saya tak boleh buat analisis tentang pair lain. Tak maaf. Sebab apa, di ICM kita hanya fokus pada pair Brent dan WTI sahaja. Kita tak fokus kepada pair lain. Asus, kalau awak boleh buat analisis di WTI, maksudnya awak boleh buat analisis di market yang lain. Tak ada masalah, benda yang sama je. Alright Asus, dia teknik ni sama je. Teknik digunakan adalah sama. Teknik trade kat gold, kat binatang-binatang lain tu semua sama je. Waktu market rancak bila coach? Waktu market rancak rancak berdosa. Waktu market rancak waktu UK dan US. Waktu US pukul 2 petang. Waktu UK 4 petang, US 10. UK 4 petang, US pukul 10. Sampai pukul 1 sampai pukul 12, tutup pukul 2, buka balik. Alright. Minta tunjuk coach entry chart minggu lepas. Tak faham. Minta tunjuk contoh entry chart minggu lepas. Tuan, contoh entry chart minggu lepas. Ada. Entry semua close lah. Fauzi, saya tak faham. Graf bawah tu stosh ya? Ya, yang bawah ni ada RSI, yang ni RSI dan ni stosh. Fauzi, macam mana saya nak tunjuk mana ada entry kat saya dah? Kalau kat gold saja ada entry. Saya tak sempat close. Tak sempat close pun biru. Biru lah. Fauzi, awak nak tengok contoh-contoh entry ke Fauzi? Fauzi, tak boleh ke open order dibuat? Boleh. Tak boleh ke open order dibuat lebih dari satu order sekaligus macam close position? Boleh?
Tekan banyak kali. Boleh je. Sekarang tak boleh sebab market close kan. Ya, hari ni market close. Tak boleh nak tengok contoh entry. Ni Fauzi. Tapi takut kena case, kena charge, kena Cas. tapi takut kena case nanti. Maksudnya kena charge. Cas tu. Kena charge apa? Aduh. Saya yang tak bangun ke apa ni? Charge lebih masa. Tak adalah. Cas Okay. lebih masa bila melebihi 24 jam. Oh, kalau dia macam ni, kalau kita hold position memang kena charge lah. Untuk satu lot 0.25 akan di charge. Maksudnya bukan, untuk 0.01 akan di charge 0.25. Kalau korang tengah floating, nayang Pak Abu lah. Kalau korang tengah biru, ngam lah. Okay, saya tunjuk contoh-contoh entry. Sekejap saya pergi kat goal saya Sat Sebab goal saya je ada contoh-contoh entry. Ni market apa ni? Itu market selayang tu. Market selayang babi. Okay, ni contoh-contoh. Tentu buka lah cat tu. Tak, saya rasa saya punya market problem lah dekat goal. Loss lah tu. Bukan loss. Dah ada. Okey, dah ada. Tak, dari semalam lagi loading. Hai, Badrul Syam, baik. Okay, geng, ni contoh-contoh market saya kat goal. Alamak, nombor account pun ada. Tak. Israk. Buang atas dulu Israk. Yang mana? Atas tu. Atas yang mana? Broker. Pada macam mana saya nak buang? Padam dulu. Okey lah. Tu nama dia tak padam. Nama. Okey. Dan so kat sini saya nak tunjuk ini contoh-contoh mana Fauzi. Astaghfirullahalazim. Aku semak dengan aku punya PC dah ni sekarang ni. Aku tak tahu macam binatang keluar. Nampak tak? Abang Mod nampak skrin? Nampak. Aku pun tak faham. Fauzi, astaghfirullahalazim. Fauzi? Nampak dah, kita nampak. Nampak ni line yang putus-putus ni contoh entry. Ni saya entry buy kat sini nampak 0.03. Saya entry buy tu contoh-contoh. Baru perasan Abang Bob pula. Kita cari Abang Bob. Kalau dekat profit dia tu nombor contoh negatif 273 warna merah, maksud dia apa? Sorry, betul-betul tak tahu. Itu maksudnya tengah loss, tengah floating. Tengah loss. Merah tu loss, warna biru tu tengah profit. Ini contoh-contoh entry. So kat sini saya entry buy. Dah lah, lama-lama nak buat apa. Dah nampak kan? Dah. Dah tukar. Belum ada yang tak gambar. Sebelum tiba-tiba aku kena komplain. Padahal niat nak tunjuk je. Okay, so kita balik-balik pada chat. Ni chat apa? Salah. 2 kali tunjuk boleh loss tu. Tak adalah. Gila dapat kat pucuk bawah tu. Kat akar bawah tu. Okay, kita balik kepada chat kita balik. Okay, so Aku selalu dapat, tak apa. terima kasih tuan, sama-sama. So untuk yang yang tak faham lagi, boleh tanya lagi soalan. Geng, kita ada 15. Real dengan demo ada fee ke dekat broker ICM? Kalau awak trade dengan demo, nak fee apa? Kalau real nak fee apa? Tak ada fee pun. Fee tu spread tu lah, Amirul. Kalau guna demo, awak trade je lah, bukan duit awak pun. Awak tak payah risau pasal demo fee ke apa ke, tak payah risau. Kalau dekat real pula, dekat live account, dia tak ada apa-apa. Dia cuma ada spread sahaja. Dekat real dia ada charge untuk hold position daripada Sabtu hingga Isnin. Sabtu Ahad dia ada charge. So sebelum
sebelum market close pagi Jumaat tu, market close pukul 6 pagi, pukul 6 pagi. So dalam 5.30 tu siapa ada position close dulu. Sebab nanti dia akan charge 0.01, dia akan charge 0.025 sen. Okay, so dia spread faham tu tak? nak kira macam mana? Spread tu nak kira macam mana? Okay, jap, mana aku punya alamak. Kenapa abang buat saya pelik sekarang ni kan. Dia punya ice line tu selalu hilang. Asline, dia memang macam tu. Kena zoom in yang nampak dia. Kalau zoom out memang dia hilang, dia tinggal yang apa. Okay. Spread tu Fakri. Macam Itu dekat beli, broker lain ada fee macam extra prime. Tak, jangan samakan ICM dengan broker-broker lain. Israk, guna M5, hang zoom in, nampak lah line tu. Dah Guna nampak M5. dah. Yang ni kecil sangat, orang tak perasan. Okey, jap. Real dengan Ecomo. Kalau account demo habis, boleh tambah balik ke? Tak boleh tambah, awak boleh tambah lagi account demo. Tuan Is, confirmation tu macam mana? Tuan, tunggu habis pergerakan. Macam dekat broker lain tu tak, spread tu kira macam mana? Tuan, nak minta penjelasan sikit tentang market action pergerakan. Market akan ke mana selepas sideway? Okey, jap. Okey, ni apa? Siapa ni saya jawab soalan Fakri jap. Okey, Fakri, awak nampak tak? Kat sini ada dua line. Ada satu merah dan satu kelabu. Okey, line dekat sini inilah spread yang kita panggil. Semua broker ada spread. Okey, so ini adalah line. Maksudnya line ni itulah commission untuk broker, itulah fee untuk broker, itulah apa-apa segalanya untuk broker. Maksudnya kat sini ICM punya spread adalah 18 ke 30. Maksudnya 0.18 ke 0.30 kan Bapak? 35. So itu adalah untuk WTI. So tengok kat sini. Ini adalah commission. Sebab tu saya cakap kalau di ICM tak ada apa-apa commission yang diorang ambil kecuali spread ni. Alright. Tu saya dah jawab. Tuan minta penjelasan. Okey, jap. Untuk WTI dan Brent, market aktif waktu Malaysia jam berapa untuk waktu trade terbaik? Tengah hari ke atas. Tengah hari, start 12 tengah hari tu dah boleh. Okey dah lah. Dah market dah okey. Okey, market Asia agak slow. Market Asia pukul berapa? Pukul 7 pagi. Okey, saya tunjuk apa itu sideway. Sideway nak tengok price reaction lepas sideway macam mana. Okey. So saya tunjuk contoh. Saya cari market sideway sekejap Saya tunjuk yang jelas sikit. Hari Khamis kot. Hari Khamis kan hari Rabu. Kenapa bila cari sideway tak jumpa? Saya bagi time frame besar. Tak jumpa. Okey. So siapa yang menjawab tadi soalan? Saya jawab, bang, kenapa cat banyak sangat indikator untuk WTI? Okey, Aris, saya tunjuk. Ni adalah contoh-contoh sideway. Okey, apa itu sideway? Sideway price bermain hanya di kawasan resistance dan support sahaja. Okey, dia buat paling tinggi, dia buat paling rendah, dia hanya bermain kawasan tu. Okey, macam mana kita nak tahu price action dia? Kita kena tengok sama ada dia break support ataupun dia break resistance. Ni contoh ni kat sini. Nampak? Dia break support dan market buat kenaikan. Kalau dia break resistance dan market akan buat penurunan. Itu macam tu kita nak tengok price action dia. Faham? Senang je sebenarnya benda tu. Sebab tu saya kata belajar support dengan resistance. Okay, dapat tak Aris? Bang, kenapa cat banyak sangat indikator? Cat saya memang banyak indikator lah geng. Tapi indikator apa? Indikator internal. Jelas saya pakai. Saya hanya pakai support dengan resistance. Saya pakai BB, saya pakai RSI dan saya pakai stochastic. Okey, saya jelaskan sebab apa penting. Sebab pentingnya BB ni adalah saya nak tengok trend dan momentum candle. Saya nak tengok price reaction gunakan RSI. Dan saya nak tengok limit kenaikan dan penurunan menggunakan stoch. Okey, jelas tak Saifuddin?
Siapa yang cakap dia trade menggunakan naked chat tu, awak bawa datang jumpa saya, mesej saya lempang guna slipper. Tunjuk saya sebenarnya geram tau. Dia tunjuk siapa nak belajar saya trade menggunakan naked chat. Lepas tu bila belajar dengan dia tunjuk, dia kata ni support, ni resistant. Kalau kau tak buat marking, macam mana kau nak tahu? Bila masa kau nak tahu sampai? Lepas tu kata naked chat. Kalau naked chat, hantar je lah, tak payahlah tanda-tanda. Tu contoh-contoh dia, faham? Okey. Ada apa-apa soalan lagi kan? Kita ada 8 minit lagi. Okay. Guys, ada apa-apa soalan lagi tak? Astaghfirullahaladzim, ni apa pula ni? Ada apa-apa soalan lagi? Nak tahu cara marking? Nak tahu cara marking, masuk kelas advance. Okay. Thank you tuan, nanti saya masuk kelas basic dulu. Baru faham, mantap Alfian. Okay geng, so saya rasa masing-masing dah tak ada apa-apa soalan. Nak tahu cara marking Aris, awak masuk kelas advance. Kalau macam mana nak masuk kelas advance, awak hanya perlu depo dalam account trading awak sendiri. Saya ulang balik, depo dalam account trading awak sendiri dan awak akan dapat kelas advance. Macam mana awak nak masuk? Awak PM ke admin awak, screenshot awak punya Hoi awak PM awak punya admin, cakap dengan dia, saya nak masuk kelas advance. Alright, nanti korang akan PM admin tu. Okay, so admin tu korang rugi tu, korang tak ni. Tele tuan apa ya, dan minta maaf saya tak boleh share saya punya Telegram kat sini. Saya minta maaf banyak-banyak. Alright tuan, macam saya tak pakai apa EME tu, saya tak pakai. Okay, so sebelum kita tamatkan kelas kita, saya nak minta satu je permintaan korang. Tolong buka kamera sebab saya nak ambil gambar. Alah. Abang Bob tolong pasang torchlight. Sak, saya ke pasang. Anda yang mengadang-adang sak. Aku sakit hang nampak tak? Okay, nampak tak? Guys, buka guys, spotting sikit. Zakira, Alfian, ni apa, Abang Bob, jangan bagi bayang-bayang, bagi nampak lampu je. Bagi nampak lampu. Ni lampu. Atas, letak kat atas sini ah. Ni? Kat atas macam ni, sulur muka Abang Bob. Oh, sulur muka aku, abang lah sulur muka. Dia kata nak tengok lampu. Hai kita. Buka Nora Kemal, buka. Hai Alfian, bukalah kamera. Nakal Bercahaya lah muka aku macam ada nur. Tahu tak apa, muka saya memang automatik ada nur lah. Korang pun perasan kan. Korang jelaskan muka saya kan. Tergiling, boleh jinjang. Kiwat darah manis lah apalah. Nora Kemal, tak sporting lah. Orang dalam kereta pun buka. Ni Abang Wan pun buka. Mantap. Nora Kemal pergi ambil cap geng. Dia pergi ambil cap dulu tadi. Weh, cepat bateri handphone nak habis ni. Buka tak slide. Sabar. Sat J tak buka lagi. L tak buka lagi. Fauzi pun tak buka lagi. Linda Kasim pun tak buka lagi. Oppo pun tak buka lagi. Oh mantap. Kali tak buka. Nak kena pakai tudung. Okey. Sabar Aspa. Tak sabar betul Aspa ni. Dia dah buat piece dah awal. Tegok hilang kamera dia. Asfa, buka lah nak ambil ni. Lantak awak lah. Okay geng, satu. Peace geng. 1, 2, 3. Satu lagi. Habislah kodok tu. 1, 2, 3. Okay, jap geng. Jangan tutup lagi. Next space, kesian orang sebelah. Sabar Sat.
Sekejap yang Aku orang dapat sebelah. lah. Nak. Aku dapat lah. Sekejap, orang sebelah. 1, 2, 3. Mantap Daddy Siwanto. Alright. Terima kasih geng. So dah saya dah ambil dah. Jangan lebih-lebih geng. Okay. So itu gambar ni saya akan masukkan ke dalam group revision siapa yang ada. Okay. Lagi 3 minit. Apa-apa korang boleh refer dengan admin korang. Aku Pidan dan aku boleh refer dengan admin korang untuk masuk kelas advance. Siapa yang tak masuk kelas advance lagi, boleh masuk kelas advance. Pasti hang akan tahan akal. Cikgu dia baik tau, kelas advance. Seronok tau. Saya cakap terus. Cikgu dia darah mana? Kau nak kahwin. Okay. So korang kena join kelas. Rugi tu kelas tak percaya kan. Kita tanya pendapat kat Badrul Syambat. Dia dah masuk. Badrul Syambat, tolong buka macam mana cikgu tu. Cikgu di apa? Advance. Alamak, dia nak buka lambat geng. Kau seorang mana? Saya orang KL Fakri. Mic ada bateri tu. Buka lah mic. Tak ada mic. Mic tak ada. Oh, tak boleh. Dah. Okey, kalau dia tunjuk, nampak? Dia tunjuk macam ni geng. So korang kena masuk kelas advance. Alright. Kelas advance tu korang perlu deposit $50 dalam akaun korang sendiri dan korang akan dapat masuk kelas advance serta group signal. Mana yang tak dapat group signal lagi ya. Okey. Dalam kelas advance tu ada 6 syllabus yang korang akan belajar dalam masa 1 hari. Tapi kalau korang akan boleh ulang kaji tiap hari Khamis. Okey. So tak ada apa-apa lagi saya nak cakap. Saya harap saya dapat jumpa korang-korang ni dekat dalam bukan saya harap korang masuk ke kelas advance pada hari Khamis insya-Allah. Okey. Assalamualaikum. Zat. Okey, sebelum mengakhiri ni, saya nak semua type kat chat sama pengantin baru. Apalah jahat sangat. Okey, so kita jumpa pada terima kasih Linda, terima kasih Alfian. So kita jumpa pada memang pengantin baru khabar So kita jumpa pada hari next revision, alright. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yawi, selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Malam ni malam pertama bos. Pengantin baru tuan. Okey, assalamualaikum. 1 2 3 hilang.